Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan terangkan tentang example 2.3. Okay, dia minta kamu determine the forces in the member of the truss as shown in figure below. Okay, untuk yang kali ini saya akan skip untuk carikan dia punya types of truss, determinate, stable, dan juga saya skip method untuk cari reaction. Sebab benda tu basic, so you all dah boleh buat sendirilah. So saya akan terus buat untuk carikan dari dalaman, dan kita masih lagi dalam method yang sama seperti video sebelum ini, method of join. Okay, so ini adalah method of join dan ini adalah trusses dia. So let's say lah you ada nilai untuk AY tu. Okay, dan untuk AY adalah 145.7 kilonewton. Okay, ini yang kamu perlu cari sendirilah, tapi saya masukkan siap-siap. Untuk AX adalah 120 kilonewton, dan untuk CY dapat 37.3 kilonewton. Okay, dan you ada external pada forces pada joint D 180 dan juga 120. Okey, so sekarang ni kita nak pilih joint yang mana? Okey, kalau you tengok pada joint A, you ada 3 unknown, 2 unknown sahaja, iaitu daya pada member pada AD dan juga AB. Dan manakala join pada D, you ada 3 unknown, iaitu member AD, member DB dan juga member DC. Okay, so maksudnya D tu kita tak boleh start dulu sebab dia ada 3 unknown internal forces. Untuk B pun ada 3 internal forces, manakala untuk C ada 2. Okay, so antara A dengan C yang kita boleh mulakan. So saya mulakan dengan join A. Okay, let's see lah, kita akan mulakan dengan join A. So mulakan dengan join A. Okay, so join A, let's say you ada ini ada join A 145.7, yang ini 120, dan dia ada internal forces bagi FAD. Okay, so sekarang ni FAD kita kena larikan pada paksi X dan juga pada paksi Y. Okay, paksi X pada paksi Y. And then ni saya pecahkan dia lah kepada 2. Akan jadi, kalau you perasan pada actual punya figure, okay, kat sini dia dah bagi this kind of macam sudut, bukan sudut, instead of sudut dia bagi data macam ni lah. So you guna pakai, di mana untuk pada paksi X adalah FAD didarabkan dengan 1 dibahagikan dengan set 2. Okey, manakala untuk pada paksi Y dia akan jadi FAD dikalikan dengan 1 bahagi set 2. Satu iaitu yang pada vertikal lah. So berdasarkan free body diagram ni, you solvekan lah. You solvekan pada summation Fy equal to 0. You ada 145.7 tambahkan dengan FAD darab 1 per set 2 equal to 0. Nanti you akan dapat FAD you all adalah negatif 206.1. Sorry, 0.1 kilonewton. So ini bermasuk C ataupun compress lah. And then boleh solvekan yang summation fx pula. Summation fx equal to 0. So pada summation fx kita ada daya 120 positif ditambahkan dengan daya yang ini, tambah FAD kan, FAD ini FAD darab 1 bagi set 2. So sekarang FAD kita dah dapat dah nilai
So masukkanlah nilai tersebut dengan mengambil kira negatif sebab you punya free body diagram kamu masih lagi berarah positif, tetapi nilai yang kita dapat negatif. So kena masuklah nilai negatif. So negatif 206.1 didarabkan dengan 1 set 2. Okey. Okey, apa lagi? Saya tertinggal. Kalau perasan saya tertinggal satu lagi internal forces, iaitu apa? Kat sini ada daya internal iaitu FAB. Okey, FAB. So FAB. Okey. Iaitu yang inilah FAB. So kalau that's why akan jadi tambah FAB equal to kosong. So bila you solvekan equation ni, you akan dapat FAB equal to 25.7 kilonewton. Bila dia positif, bermaksud dia tension T. Okay, you kena tulis C ataupun T tu. Jadi you tahu, you beritahu pada pembaca yang you punya nilai tu sama ada dia compression ataupun tension. So kita dah dapat dah semua internal forces pada joint A. So kita pergi semula untuk ke joint seterusnya. Joint apa? Kita pergi ke joint B. Okay, kita pergi ke joint B. So let's say lah pergi ke joint B. Joint B. Joint B you ada daya daripada AB. AB tadi apa? Okey, ni adalah FAB. So AB tadi kan berdapat positif iaitu tension lah. So ini nilai dia adalah 25.7. So yang ini ada daya internal forces FBD. Yang ini tension FBC. Okey. So kat sini ada new knowledge lah untuk kamu, di mana FBD equal to kosong. Kenapa? Sebab dia adalah zero force member. Okay, zero force member ni dalam subtopik bagi chapter ni kita akan belajar selepas ni dah, macam mana you nak tentukan dia adalah zero force member. So untuk this example, you just boleh nampak yang zero force member tu di mana dia punya sifat sudut FBD ni dia bersudut 90 darjah dengan member AB dan juga member BC. So bila satu daya itu bersudut 90 darjah dengan member yang segaris dengannya, iaitu selari dengan AB dan juga BC, so maksudnya dia bentuk vertikal 90 darjah. So daya bagi BD tu adalah kosong. Okay, so yang ni untuk joint B, apa yang you boleh solvekan adalah summation pada Fx equal to 0. So you tahu FAB bersamaan dengan FBC bersamaan dengan 25.7 kilonewton positif. Okay, kita dapat BC. So seterusnya kita pergi joint mana? Okay, kita dah dapat join mana? Kita dah dapat ni, join A dah, join B dah. So sekarang kita pergi ke join C. Okey, kenapa saya tak pergi ke join D? Sebab join A bila saya solvekan, saya dah dapat ada member ni. Okey, bila saya dah solvekan join A, saya dah solvekan join ini dan saya dah solvekan join ini. Bila saya pergi ke join B, okey, saya dah settle dah join member ini dan juga member ini. So kalau saya nak pergi ke join D dan tak nak pergi ke join C, saya akan ada panjang lah solution dia. Sebab you perasan apa kat sini dia ada daya, banyak daya. Okay, instead of saya malas nak buat panjang perjalanan kerja, saya pergi ke join C. Okay, join C saja. Sebab itu join C cuma ada satu external load. Okay, so kalau kita pergi ke join C, okay, saya dah tulis di sini lah. Join C, sorry tak nak warna ni, warna hitam.
Okay. Join C. Okay. So pada join C, you akan ada daya CY 34.3. You akan ada BC. BC tadi mana? BC adalah tension kan? So tension dah akan macam ni lah. So BC ni nak F BC iaitu nilai dia 25.71 tension T, dan ini akan daya tension FCD. Okey, FCD. So FCD ni you kena leraikan dia lah kepada paksir X dan juga Y. So ini ada pada paksir Y dan ini ada pada paksir X. So sini akan jadi FCD. Okey. So tengok balik dia punya tu berapa. Okey, kita tengok pada sini. Okey, yang ini. So ini kalau dileraikan dia akan jadi FCD. Kalau untuk Y axis dia gunakan yang 4 lah. So 4 bagikan dengan 5. Yang ni FCD iaitu pada horizontal 3/5. Okey. So saya kembali ke bawah. So yang ini akan jadi 3/5. Yang ini akan jadi FCD 4/5. So bila saya solvekan equation ni, summation Fy equal to 0, you akan dapati you ada 34.3 tambahkan dengan FCD 4/5 equal to 0. So nanti akan dapat FCD equal to negatif 42.87 kilonewton. So ini akan jadi compression. Okey, sekarang kita nak check sama ada kita punya joint D tu equilibrium ataupun tak, dengan you masukkan nilai FCD tu dalam summation Fx. So summation Fx equal to 0, you ada negatif ataupun yang ini, iaitu sudutnya ke kiri negatif 25.71. Okey, ditambahkan dengan yang di sebelah. Dia negatif ke positif tension ke compression. Tension FBC. Okey. Tension dan compression. Tengok balik. Saya takut saya FBC nak akan jadi compress tension. Okey, tension. So yang tu. So ni akan ditolakkan dengan negatif. Okey, negatif yang ni. Tolak tambah. Sorry, penjumlahan mesti tambah. So negatif 25.71 yang ini ke kiri ditambahkan dengan daya FCD ni. FCD ni, so sudut dia adalah negatif Okey, negatif. Tetapi you dapat dia negatif lagi. So negatif dia akan jadi positif lah. Okey, positif 42.87 darabkan dengan 3/5. Nanti dapat apa? Dia sepatutnya mesti dapat dalam kosong lah. Okey, let's say 42.87 kali 3/5. Okey, tolakkan dengan 25.71. So nanti you akan dapat sini penjumlahan dia equal to kosong. Bila kosong maksudnya dia adalah equilibrium lah. Okey, so settle untuk dari dalaman bagi example 2.3. So nanti kita akan go through dengan satu topik baru, zero force member. Barulah kita pergi ke cut section method. Okey, thank you.